Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita pada minggu ini untuk subjek Bahasa Melayu Tahun 2. Bersama saya, Cikgu Farah Zulkifli. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang bina ayat majmuk. Murid-murid semua boleh buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 66 dan 67. Okey, kita lihat muka surat 66 terlebih dahulu. Okey, sebelum kita bina ayat, mari kita lihat bagaimana cara kita membina ayat majmuk. Okey, ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Lagi sekali, ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Maksudnya, sekiranya ada dua ayat tunggal dan digabungkan dengan menggunakan kata hubung, ayat itu akan menjadi ayat majmuk. Mari kita lihat contohnya. Ayat tunggal yang pertama. Suhaili suka makan nasi lemak. Ayat tunggal yang kedua. Suhaili suka makan mi sup. Ada dua ayat tunggal di sini. Yang pertama, Suhaili suka makan nasi lemak. Yang kedua, Suhaili suka makan mi sup. Jadi kita nak gabungkan kedua-dua ayat tunggal ini menggunakan kata hubung untuk membentuk apa? Untuk membentuk ayat majmuk. Okey. Jadi kita akan gunakan kata hubung dan. Okey, ayat majmuk yang terbentuk adalah Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Suhaili suka makan ni kita tak perlu ulang dah sebab ayat yang sama. Jadi kita perlu buat apa yang kita perlu buat? Kita kena letak kata hubung. Kata hubung apa? Dan. Okey, Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Kita tak ulang perkataan suka makan tu. Kita tak ulang. Suhaili suka makan nasi lemak dan Suhaili suka makan mi sup. Itu ayat yang salah. Ayat majmuk, ingat kita menggabungkan dua ayat menjadi satu ayat dengan menggunakan apa? Kata hubung. Okey, nombor 2. Okey, ini nombor 1, nombor 2. Nombor 2. Rumah itu besar. Rumah itu rumah Fazli. Kata hubung yang boleh kita gunakan untuk menggabungkan dua ayat tunggal ini untuk dijadikan ayat majmuk, kita menggunakan kata hubung apa? Yang. Jadi ayat majmuk yang terhasil adalah rumah yang besar itu rumah Fazli. Rumah yang besar itu rumah Fazli. Okey, ayat yang ketiga. Dia memberitahu. Ayat yang kedua, ayat tunggal yang kedua. Kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Dia memberitahu. Ayat tunggal yang kedua. Kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Okey, kata hubung yang kita boleh gunakan adalah bahawa. Okey, ayat majmuk. Ayat majmuk yang terhasil. Yang kita gabungkan ayat tunggal tadi menggunakan kata hubung. Dia akan jadi dia memberitahu
bahawa kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Itu adalah ayat majmuk. Dia dah menggabungkan dua ayat tunggal tadi. Okey. Mari kita lihat yang keempat. Dia akan balik ke kampung. Dia ada masa lapang. Okey. Ini ada dua ayat tunggal. Dia akan balik ke kampung. Dia ada masa lapang. Okey, kita nak bina ataupun nak gabung ayat ni supaya menjadi ayat majmuk. Kita menggunakan kata hubung apabila. Okey, ayat yang penuh. Dia akan balik ke kampung apabila ada masa lapang. Dia akan balik ke kampung apabila ada masa lapang. Okey. Kita lihat balik ayat yang pertama, ayat majmuk yang pertama tadi. Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Kata hubung apa yang digunakan? Dan. Okey. Rumah yang besar itu rumah Fazli. Okey. Kata hubung apa yang digunakan pada ayat ini? Yang. Okey. Dia memberitahu bahawa kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Kata hubung yang digunakan adalah bahawa. Okey. Dia akan balik ke kampung apabila ada masa lapang. Okey, kata hubung yang digunakan adalah apabila. Okey. Okey, murid-murid, kenal pasti. Macam mana kita nak kenal pasti itu ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Ingat, ayat majmuk dia merupakan ataupun mengandungi lebih daripada satu subjek ataupun predikat yang digabungkan. Ataupun dua ayat tunggal yang digabungkan, ia akan menjadi ayat majmuk. Digabungkan menggunakan apa? Menggunakan kata hubung. Okey, ini hanyalah nota ya untuk awak faham. Okey. Okey, nota yang seterusnya. Okey, kita lihat kata hubung. Kata hubung ni apa? Bertugas untuk menghubungkan dua baris ayat. Seperti tadi yang kita bina tadi. Bertugas untuk menghubungkan dua baris ayat ataupun lebih hingga membentuk ayat berlapis atau ayat majmuk. Okey. Ia boleh hadir di awal atau di tengah ayat. Okey, kita lihat jadual di bawah. Contoh kata penghubung. Okey. Contoh tadi dan. Kedua, kerana, jika, sambil, lalu, atau, walaupun, supaya, tetapi. Ini adalah kata hubung. Yang tadi ada apa lagi kata hubung yang tak ada kat sini, yang tak ditulis di sini? Apabila, itu adalah kata hubung juga. Okey, mari kita buat sedikit latihan supaya kita lebih faham. Okey, isikan tempat kosong dengan kata penghubung yang sesuai. Okey, kata penghubung. Semua di atas ini sebelum, kerana, jika, ketika, selagi, setelah, walaupun, selagi, tatkala. Ini adalah kata hubung yang kita perlu pilih dan masukkan ke dalam ayat untuk melengkapkan lagi ayat di bawah ini. Kita lihat ayat yang pertama. Dia tetap pergi ke sekolah. Tempat kosong, sakit perut. Apa jawapan dia? Boleh tak kita tulis, dia tetap pergi ke sekolah setelah sakit perut? Tak boleh ya. Jadi jawapan yang betul, dia tetap pergi ke sekolah
walaupun sakit perut. Okey, nombor 2. Tempat kosong. Awak tidak keberatan, datanglah ke rumah saya esok. Dia bercakap dengan kawan dia ni. Jadi, boleh tak kita cakap ataupun kita tulis, ketika awak tidak keberatan, datanglah ke rumah saya esok. Betul tak ayat tu? Ayat tu ayat yang salah. Jadi, jawapan yang betul adalah, jika awak tidak keberatan, datanglah ke rumah saya esok. Okey. Okey, nombor 3. Pipi kirinya bercalar, tempat kosong, dicakar oleh kucing liar. Pipi kirinya bercalar. Apa? Tempat kosong. Jawapannya apa? Pipi kirinya bercalar sebelum dicakar oleh kucing liar. Betul? Salah. Okey. Apa jawapan yang betulnya? Pipi kirinya bercalar. Siapa tahu? Ya, bagus. Kerana dicakar oleh kucing liar. Okey. Okey, sekarang baru kita masuk latihan yang kita akan buat pada hari ini, iaitu buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 2, muka surat 66. Okey, mari kita baca arahan bersama-sama. Bina ayat majmuk. Arahannya, bina ayat majmuk. Okey. Kata hubung dah diberikan pada setiap gambar. Gambar yang pertama yang mana? Ini adalah gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga dan gambar keempat. Awak boleh lihat melalui apa? Melalui anak panah yang diberikan di sini. Okey. Okey. Gambar yang pertama. Ada seorang lelaki yang bernama apa? Kumar. Dia dah letak dah nama Kumar. Kumar menanam serai paha ayam di kawasan yang luas di belakang rumahnya. Apa serai paha ayam ni? Macam mana bentuk dia? Nanti kita lihat macam mana rupa serai paha ayam. Macam bentuk ayam goreng ke? Nanti kita lihat. Okey. Gambar yang pertama, Kumar menanam serai paha ayam di kawasan yang luas di belakang rumahnya. Dia menggunakan kata hubung yang. Okey. Gambar yang kedua, kita perlu bina sendiri ayat majmuk. Kata hubung yang diberikan adalah dengan. Kalau kita lihat gambar yang kedua ni, awak nampak pokok serai ini disiram dengan air. Dia menyiram serai dengan apa? Kita boleh buat ayat. Dengan sistem pengairan renjis air. Yang air yang renjis-renjis sendiri tu. Dia menggunakan sistem pengairan renjis air. Okey, gambar yang ketiga. Awak nampak dia dah tulis di gambar tersebut. B-A-J-A-J-A. Baja. Dia meletakkan baja. Jadi macam mana kita nak buat ayat menggunakan kata hubung supaya? Okey. Kumar meletakkan baja supaya apa? Supaya tanaman dapat hidup dengan subur. Tanaman apa dia tanam ni? Serai paha ayam. Okey. Gambar yang keempat. Gambar keempat, kata hubung yang diberi adalah kerana.
Okey, ayat yang kita boleh buat, yang kita boleh bina untuk membentuk ayat majmuk. Dia memilih penanaman serai kerana tumbuhan itu mudah dijaga. Awak dapat lihat ada kata hubung yang kita dah gunakan ini dengan, supaya dan juga kerana. Okey? Okey. Mari kita lihat. Ini bentuk serai paha ayam. Perbezaan serai paha ayam dengan serai yang biasa. Awak dapat lihat serai paha ayam ini dia lebih besar. Dapat lihat dia lebih besar, lebih tinggi berbanding serai biasa. Okey, ini gambar besar sikit serai paha ayam. Nampak? Dia besar. Okey, siapa yang tak pernah lihat, awak boleh lihat di sini. Bentuk dia macam paha ayam. Macam paha ayam. Besar. Okey? Okey. Seterusnya, okey, tadi muka surat 66. Sekarang murid-murid boleh buka buku aktiviti muka surat 67. Okey, kita baca ayat ataupun kita baca arahan bersama-sama. Bina ayat majmuk berdasarkan gambar. Soalan tadi bina ayat majmuk. Sekarang bina ayat majmuk berdasarkan gambar. Okey. Kalau awak boleh lihat di sini dah diberikan kata hubung. Atau dengan lalu. Jadi kita perlu membina ayat majmuk. Berdasarkan apa? Berdasarkan gambar. Okey. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Okey, gambar yang pertama. Dia tengah buat apa tu? Dia tengah, saya letak nama Ahmad ya. Ahmad memotong serai menggunakan parang atau pisau. Awak nampak? Ini besar, parang. Ini kecil, pisau. Jadi kata hubung yang diberikan atau. Jadi kita boleh buat ayat Ahmad memotong serai menggunakan parang atau pisau. Okey. Jawapan ataupun ayat majmuk yang kedua. Nampak Ahmad tengah buat apa tu? Tengah mengikat. Mengikat apa tu? Okey. Ahmad mengikat beberapa batang serai dengan menggunakan tali. Awak dapat lihat menggunakan tali. Ahmad mengikat beberapa batang serai dengan menggunakan tali. Okey, ayat ini menggunakan kata hubung dengan. Okey. Ayat yang ketiga. Ada seorang wanita sedang apa tu? Sedang menyusun serai. Okey, kita boleh buat ayat. Saya letak nama Puan Aminah. Awak nak letak nama lain pun tak apa. Puan Aminah menyusun beberapa ikat batang serai di atas meja lalu memasukkan ke dalam kotak. Kalau awak boleh lihat, dia menyusun beberapa batang serai ini di atas apa? Di atas meja. Kemudian dia susun ke dalam mana? Ke dalam kotak. Jadi kita boleh buat ayat. Puan Aminah menyusun beberapa ikat batang serai di atas meja lalu. Kata hubung yang digunakan lalu memasukkan ke dalam kotak. Jadi inilah
ayat majmuk yang kita boleh bina berdasarkan gambar yang diberi dan berdasarkan kata hubung yang telah diberikan. Okey. Cikgu harap kamu semua faham. Selamat menjawab. Selepas selesai menjawab, awak boleh hantar kepada saya secara personal message untuk saya semak dan saya nilai. Okey, kita jumpa lagi pada pengajaran yang akan datang. Terima kasih semua.